Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Sebelum itu, cikgu ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan anda semua supaya sentiasa mematuhi perintah kawalan pergerakan. Janganlah merayau-rayau tak tentu pasal di luar sana kerana anda boleh dikenakan denda maksimum RM1,000 ataupun penjara 6 bulan. Sekiranya anda didapati bersalah keluar rumah merayau-rayau tanpa sebarang alasan dan tanpa sebab yang munasabah. Baiklah, kali ini kita teruskan tajuk kita daripada bab yang kelima, iaitu Tamadun Awal Dunia. Yang pertama sekali, kita cuba kaji 4 lokasi utama tamadun awal dunia. Baiklah, terdapat 4 tamadun awal manusia di dunia, iaitu tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir Purba, tamadun Indus dan tamadun Huanghe ataupun disebut juga sebagai tamadun Huangho. Huanghe ataupun Huangho. Baiklah, jadi anda kena mengingat ataupun menghafal keempat-empat nama tamadun awal dunia ini. Seterusnya kita cuba lihat perkembangan 4 tamadun awal dunia ini. Tamadun Mesopotamia, Mesir Purba, Indus dan Huanghe terletak di kawasan yang strategik, iaitu di lembah sungai yang menjadi faktor penting kepada perkembangan pesat keempat-empat tamadun tersebut. Mengapa kawasan ataupun sungai ini sangat penting bagi mereka? Baiklah, kepentingan sungai kepada manusia pada masa lalu ialah membekalkan air bagi tanaman, membuat kawasan pertempatan dan menjadi alat perhubungan. Mari kita saksikan dalam peta ini. Baik, terdapat 4 lokasi tersebut. Baik, yang pertama tamadun Mesopotamia terletak di kawasan berwarna hijau, terletak di antara sungai Tigris dan juga sungai Euphrates. Kemudian yang kedua tamadun Mesir Purba. Ini kedudukan Mesir Purba di Mesir. Yang ketiga adalah tamadun Indus, terletak di kawasan sungai Ganges ini di India. Dan tamadun Huanghe terletak di China di hujung sini. Okey, terletak di kawasan Asia. China dan India, 2 negara Asia. Asia Timur, China. Asia Selatan, India. Kita fokuskan kepada tamadun Mesopotamia. Mesopotamia merupakan tamadun terawal dunia yang terletak di barat daya Asia. Mesopotamia bermaksud tanah di antara 2 sungai, iaitu sungai Tigris dan sungai Euphrates. Tamadun di Mesopotamia bermula di wilayah selatan, iaitu Sumer. Orang Sumeria telah berhijrah ke wilayah ini dan membina pertempatan serta menjalankan aktiviti pertanian. Di lembah sungai Tigris dan sungai Euphrates terdapat kawasan subur yang sangat luas. Kawasan ini dipanggil Bulan Sabit Subur, iaitu terletak di antara Laut Mediterranean dan Teluk Parsi. Kawasan ini telah berkembang menjadi sebuah bandar yang besar. Struktur bandar ini dibina daripada tanah liat yang dijadikan rak patah. Tempat ibadat dibina di setiap pusat bandar. Binaannya berbentuk piramid yang dipanggil ziggurat. Pertempatan awal yang berbentuk perkampungan ini berkembang secara evolusi kepada bandar dan seterusnya kepada beberapa buah negara kota, antaranya negara kota yang dikenali sebagai kota Ur. Negara kota ini berperanan sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan.
Seterusnya, kita beralih kepada tamadun Mesir Purba. Tamadun Mesir Purba terletak di kawasan lembah Sungai Nil. Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di dunia dengan kepanjangan sejauh 6,650 km. Piramid dan Firaun merupakan tinggalan terkenal tamadun ini. Terdapat 3 tahap pemerintahan kerajaan dalam tamadun Mesir Purba, iaitu Kerajaan Purba, Kerajaan Pertengahan, dan Kerajaan Baru. Mengapakah Mesir dikatakan hadiah Sungai Nil? Menurut Herodotus, Mesir dikatakan hadiah Sungai Nil, the gift of the Nile, kerana Sungai Nil yang membanjiri kawasan sekitarnya setiap tahun membawa lumpur berwarna hitam yang subur untuk pertanian. Kawasan yang subur ini terletak di lembah Nil yang merupakan antara kawasan lembah yang terbesar di dunia. Sungai Nil juga membekalkan sumber makanan terutamanya ikan kepada penduduk selain menjadi sumber perhubungan dan pengangkutan terpenting. Kepentingan Sungai Nil mempengaruhi pertempatan di kawasan ini yang kemudian berkembang menjadi negara kota. Kerajaan Purba. Pertempatan terawal di Mesir Purba bermula dengan perkampungan petani pada tahun 5000 sebelum Masehi. Perkampungan ini membentuk 2 kerajaan. Kerajaan utara terletak di hilir Sungai Nil, melibatkan kawasan lembah Sungai Nil. Suhu kawasan ini lebih sejuk berbanding dengan di selatan. Kerajaan di selatan terletak di hulu Sungai Nil. Kawasan ini merupakan kawasan yang terbentang luas berhadapan dengan padang pasir. Kedua-dua kerajaan Mesir Purba telah disatukan sekitar tahun 3100 sebelum Masehi oleh Raja Menes yang menawan kerajaan utara. Raja Menes telah membuka bandar Memphis yang kemudian menjadi ibu kota kerajaannya. Perkembangan kerajaan Purba mencapai kemuncak pada tahun 2650 sebelum Masehi. Kerajaan Pertengahan. Kerajaan kedua dikenali sebagai Kerajaan Pertengahan yang bermula sekitar tahun 2100 hingga 1650 sebelum Masehi. Pada zaman ini, berlaku perkembangan bidang kesusastraan dan ukiran. Kerajaan Pertengahan meluas hingga selatan Sungai Nil. Kekuatan raja telah membawa kestabilan dan kemakmuran ekonomi. Ibu kota kerajaan ini ialah Thebes. Pemerintahnya telah menggalakkan kegiatan perdagangan menggunakan jalan sungai. Kerajaan Pertengahan telah mengadakan hubungan perdagangan dengan Nubia yang terletak di bahagian selatan Mesir. Para pedagang yang melalui jalan perdagangan Mesir menghadapi ancaman serangan penjahat. Raja Mesir bertindak menghantar tentera bagi melindungi pedagang, manakala penduduk Mesir membina kubu di sepanjang Sungai Nil. Mereka juga mengambil alih kuasa kota Nubia. Kerajaan baru. Kerajaan baru muncul apabila golongan bangsawan memerintah Mesir. Pemerintahnya digelar Firaun yang telah membentuk pasukan tentera yang kuat bagi mematahkan serangan orang luar. Raja yang terkenal semasa zaman Kerajaan Baru Mesir ialah Ramses. Ramses telah membina banyak monumen yang terkenal berupa berhala. Zaman kejatuhan Kerajaan Baru Mesir bermula apabila Raja Ramses II memerintah dari tahun 1279
hingga 1213 sebelum Masehi.